disunatkan pergi menunaikan solat, pergi ke majlis ilmu, pergi menunaikan ibadat, haji ke, nak pergi melontar ke, nak tawaf ke, sa'i ke, nak pergi tempat mengaji ke, apa saja, bisakinati wal waqar, dengan tenang dan berjalan secara perlahan, tidak berlari. Oh, kita nak berlari ustaz ni, orang qamat dulu. Kenapa kamu pergi lambat? Pergi cepatlah. Nak suruh dapat takbiratul ihram bersama imam, pergi cepat, bukannya berlari. Berlari ni orang nak main maraton ni, orang nak main sukan kan. Kita bukan main sukan, kita nak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita satu ayat saja. Apa dia ayat dia? Ayat 32 surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Alhamdulillah untuk para pelajar sekalian, pagi kita baru je selesai daripada tafsir suratul Hajj, surah Al-Hajj. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesiapa sahaja yang mengagungkan syiar, lambang ibadat, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka sungguhnya ia muncul dari ketakwaan hati. Dia mari daripada mana? Takwa hati. Manakala hati tak takwa, kita ibadat tidak begitu mantap. Dalam ayat ini Allah SWT beritahu kepada kita supaya kita nak melakukan ibadat bukan gopoh-gapah, bukan berlari-lari cepat kan. Kalau kita solat dengan tenang-tenang, selepas kita takbir, kita baca doa iftitah dulu. Baca doa iftitah, kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca Al-Fatihah. Selepas Fatihah waladdallin amin, baca surah. Jangan berlari, jangan cepat sangat. Jadi kita perlahan-lahan, dan kalau waktu kita berjalan juga tenang pergi ke masjid. Jangan duk berlari preh. Ni naik kereta sampai macam nak merempit. Sebab apa? Nuh takut tak sempat solat, lari preh. Allahu Akbar. Kebetulan pula baru sudah hujan, tengah jalan tu makcik lalu dia bawa payung nak pergi masjid, habis disembur dengan air. Apa nak kata? Ini jangan, kita kena buat. Mengagungkan syiar agama Allah dengan tenang, dengan gopoh, dengan bukan gopoh. Itu di antara kritikan para ulama salaf kepada sebahagian daripada orang yang zikir melompat. Zikir ni mengagungkan syiar Allah, agama Allah, subhanallah. Tapi bila kita melompat, menari-lari, berpusing-pusing, itu bukan daripada ajaran Nabi SAW. Jadi orang yang takwa zikir dengan tenang, tuma'nina, bukan merlau, bukan melompat lah. Baik, tanda tuan-tuan, kalau nak tengok panjang huraian, ambil tafsir kita suratul Hajj ayat 32. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dua je hadis dalam bab ketenangan ini. Hadis yang pertama, tanda tuan-tuan. Hadis yang pertama nombor 704. Nombor 704. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Muttafaqun alaih. Sekali lagi hadis ini muttafaqun alaih. Baik, maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika iqamat solat sudah dikumandangkan, idza uqimatis solah, Allahu akbar, kita mendengar, janganlah kalian mendatanginya, pergi ke tempat solat dengan tergesa-gesa, berlari kita. Jangan.
Kan? Tetapi datangilah dengan berjalan dalam keadaan tenang. Apa yang kamu dapat maka ikutilah. Apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah. Hadis ini alhamdulillah juga muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan. Imam Muslim kata apa? Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fahuwa fi salat. Ini dia panggil illah. Kenapa kita tak boleh berjalan gopo-gapa cepat-cepat? Kenapa? Apabila seorang di antara kamu berniat mendatangi solat, maka dia sudah terhitung dalam pahala solat. Kita duduk di rumah, ambil wuduk siap-siap. Nak gimana tu? Masjid. Menunaikan solat berjamaah. Kita keluar dari rumah, malaikat sudah tulis salatun, salatun, salatun. Kerana itu dalam hadis lain, Nabi kita larang main patah tangan ni. Tengah duduk jalan nak pergi masjid, duduk main pak lah. Orang solat tak main macam ni. Ini orang tak khusyuk, kan? Itu kena berjalan tenang-tenang. Maka dalam hadis ini, para pelajar sekalian, tanda. Hadis ini, fiqhul hadis, mengajar kepada kita apa? Yang pertama, jangan berlari, berkejar, pergi ke masjid untuk dapat takbiratul ihram ataupun sempat berjamaah dengan imam, sebab itu menghilangkan khusyuk. Bila kita berlari sampai tu kita termengah jalan. Bukannya tenang, kan? Habis kalau nak dapat takbiratul ihram, pergi awal. Bukan pergi lambat berkejar. Lah, pergi awal dapatlah insya-Allah. Yang kedua, sepatutnya orang yang berjalan ke masjid tenang. Kenapa? Sebab dia telah mendapat pahala solat. Tuan-tuan dan puan-puan yang berwuduk di rumah, keluar dari rumah, pergi ke masjid, itu sudah dikira solat. Itu pahala kita. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita balik. Ini dak ni tengah sambil nak pergi masjid duduk atas kereta, dengar lagu pula. Macam mana malaikat nak kontra ni, nak tulis ni? Solat ke apa benda ni? Yang duduk atas motosikal, mari sebatang. Aduh. Dah, sampai dekat masjid, campak pula. Dia punya putung, entah dekat tangga masjid, masuk tong sampah pun tidak. Kita kata lagi dia punya langgar SOP, salatul jamaah. Rugi, tuan-tuan. Jadi kita kena besarnya pahala. Tuan-tuan jangan susah hatilah, kan? Kita nak pergi, PKP sekarang. Tunggu lepas PKP, kita serbu masjid. InsyaAllah, kita penuhkan masjid. Berapa tingkat ada masjid penuh? Ni tak. Masa PKP tak boleh pergi, menangis. Bila masjid buka, awak tak pergi. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga. Hadis ini yang ketiga menyatakan makmum, apabila sampai di masjid, imam, apa keadaan imam, kita kena ikut dia. Contoh kita sampai, imam sedang rokok. Kita pun Allahu Akbar, rokok. Sempat lagi rakaat. Saya sampai ke masjid, imam tengah sujud. Kita pun Allahu Akbar, sujud. Tak dapat rakaat, tapi dapat pahala sujud. Dapat pahala tahayat, dapat pahala, walaupun tidak dikira rakaat. Ni setengah orang tak relax. Gini duduk. Kenapa tahu? Kalau masuk solat pun bukannya dapat rakaat. Subhanallah, awak ada ekstra 2 kali sujud. Kebetulan pula imam baru nak tahayat awal, dapat ekstra 1 lagi tahayat. Bukan senang-senang. Kalau kita tambah sendiri, batal solat. Tapi dengan cara kita masbuk, kita dapat solat 3 kali tahayat. 3 kali tahayat kalau maghrib. Berapa rakaat, berapa kali sujud? 6 kali sujud, kan? Kita dapat 8 kali sujud. Ada ekstra 2. Kena apa rugi? Tak rugi. Setiap kali sujud kita dapat pahala. Jadi tuan-tuan, bila sampai di masjid, tengok apa keadaan imam, kita ikut je. Jangan tunggu. Ni ramai saya tengok orang tunggu. Berdiri, relax, sambil baca WhatsApp. Dia sempat lagi jawab WhatsApp. WhatsApp dia punya. Masya Allah, tabarakallah, kan? Jadi tak masuk imam. Baik. Yang keempat, ini satu menarik juga. Ini satu perhatian. Ulama hadis ni dia bincang semua, tuan-tuan. Dia kata adamul isra mustazimul likasratil khuta. Allahu akbar. Maknanya bila kita berjalan slow, banyak langkah. Kalau kita lompat, mungkin 100 langkah, tinggal lagi 70. Kan Nabi sebut dalam hadis, likulli khatwatin hasanah. Setiap langkah kita satu kebajikan. Langkah yang kedua dihapuskan kesalahan. Maknanya kalau kita berjalan tenang-tenang 100 langkah. Kita melompat tinggal 70. Itu